وأصلي وأسلم على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Yang dikasihi pengurusi masjid, ashabul fadilah, imam-imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim. Sifat Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam awalan surah Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allah sahaja yang maha mengetahuinya. Kitab tersebut, yakni Al-Quran, tiada padanya sebarang keraguan daripada Allah. Sifatnya adalah memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Saya sengaja memilih tajuk ini kerana kita menghampiri nuzulul Quran. Al-Quran ini, walaupun kita melihat sebuah kitab, tetapi sebagaimana kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran, dia penuh dengan kemukjizatan. Kitab sesuai sepanjang zaman dan di semua tempat. Kitab yang mempunyai nilai yang tersendiri, yang menjadi qanunul hayah atau dusturul hayah atau perlembagaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Quran dengan menyatakan Al-Quran ma'dubatullah fil ard. Al-Quran ini merupakan hidangan Allah di muka bumi. Itulah uniknya Quran. Membicarakan berkenaan Quran, dia tak habis-habis. Sebuah Al-Quran itu ada 4 isu utama yang dibincangkan. Daripada awalan sampai akhir ada 4 isu. Yang pertama, Al-Quran menerangkan berkenaan dengan permasalahan akidah dan keimanan. Yang kedua, Al-Quran menerangkan berkenaan dengan hukum hakam. Yang ketiga, Al-Quranul Karim juga menerangkan berkenaan dengan misalan atau disebut sebagai perbandingan. Dan yang keempat, Al-Quranul Karim menerangkan kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Sama ada yang mukmin ataupun yang kufur. Kisah Zulkarnain, kisah Qarun, kisah Ashabul Kahfi, kisah termasuk juga Bani Israel, para nabi banyak. Tu imam kita tadi baca berkenaan dengan beberapa kisah para nabi, yang mana kalau kita tekuninya satu persatu, kita akan faham betapa Al-Quran tanpa tarikh telah menyebut kisah-kisah dengan setepatnya. Semuanya itu menggambarkan kepada kita untuk kita menjadikannya sebagai ibrah atau teladan, pengajaran yang mungkin kita dapat ambil daripada Al-Quran.
Al-Quranul Karim merupakan kitab Allah yang menjadi petunjuk kepada manusia. Banyak golongan yang cuba untuk melemahkan Quran, mensangsikan Quran, menidakkan Quran. Tiba-tiba kita dapati tidak kurang mereka yang mengkaji untuk mencari kelemahan Quran, akhirnya melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pelik tuan-tuan. Kerana dia kitab petunjuk. Daripada dulu sampai sekarang, sebijak-bijak manusia sekalipun mereka berkumpul, berpakat, bersatu untuk mereka cipta Quran kedua, jawapannya mereka lemah. Bukan sekadar itu, nak buat satu surah yang paling pendek pun mereka lemah. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin. Kalau kamu masih lagi dalam keraguan, syak dengan apa yang kami telah turunkan Al-Quran kepada hamba kami yakni Muhammad, cuba datang satu surah seumpamanya, dan rasa tak mampu, sila panggil pembantu-pembantu kamu jika sekiranya kamu orang yang benar. Cabaran ini sampai sekarang terakam dalam Quran dan tak ada seorang pun mampu. Cubaan banyak tapi nilainya tidak ada. Sebagaimana Nabi palsu bernama Musailimatul Kazzab daripada Yamamah. Bila orang kata kamu Nabi, kamu Rasul, Muhammad dia ada Quran, kamu ada tak Quran? Lalu dia memikir panjang. Dia pun buatlah ayat. Al-fil. Wa ma adraka mal fil. Lahu khurtumun tawil. Gajah. Apa itu gajah? Baginya belalai yang panjang. Ini tak ada nilai apa-apa pun. Budak tadika pun tahu gajah belalai pandang. Mana ada gajah tak ada belalai? Apa benda yang nak herannya? Tapi Allah kadang-kadang dia sebut satu benda kecil. Nyamuk. Allah Subhanahu wa taala menyebut, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tak malu nak sebut kepada kamu tentang bagaimana dia perumpamakan seekor nyamuk, atau lebih kecil daripadanya, atau lebih besar daripadanya. Allah tak malu. Seorang ulama namanya Dr. Abdul Aziz At-Tarifi memetik kajian daripada kajian sains. Nyamuk ni rupa-rupanya bila dibesarkan dalam kanta, dia melihat satu makhluk Allah yang pelik, ajaib. Dia hidup tak macam kita 70 tahun. Dia pendek usia. Tak sampai pun sebulan, tak sampai pun 2 minggu, sikit pendek. Tapi nyamuk ni rupa-rupanya di atas nyamuk tu, dia ada juga sejenis lagi makhluk Allah. Dan kita pelik. Setakat kita duduk di Malaysia ni, setiap tahun, hak mati kena pijak di gajah, seorang pun jarang temu. Bukan setahun. Tanya pakcik kita hak tua sikit. Pengalaman pakcik ada dengar ada orang kena pijak di gajah? Ataupun orang kena sodok di gading gajah? Ada. Mungkin adalah kisah zaman dulu, kat lain. Kat kita tak ada. Tapi lele ni, kalau nak tanya KKM, Kementerian Kesihatan. Berapa ramai orang mati kerana denggi, kerana Aedes? 1000. Setiap tahun. 1000. Sedangkan itu daripada makhluk Allah yang amat kecil, namanya nyamuk. Begitulah seterusnya bila kita tengok. Al-Quranul Karim, dia membawa ketenangan kepada manusia. Dia membawa petunjuk kepada manusia. Bila manusia susah, bila manusia buntu,
kembali pada Quran dan jawapannya pasti ada. Kadang-kadang kita tengok dia selesai masalah tu bukan dengan satu cara, banyak cara. Contoh, kita tengok mutaakhir ni banyak isu rumah tangga rosak. Saya pernah buat sedikit kajian setahun lepas, 2 tahun lepas. Dalam masa 2 tahun kebelakangan, dapatan menunjukkan lebih daripada 75,000 pasangan Islam bercerai. Kalau kita nak tengok hak cerai tu bukan mesti hak yang muka huduh-huduh, muka comel. Nak kata apa-apa kerana amat kaya. Kadang-kadang mereka ni pangkat PhD, doktor, kerja yang dipanggil profesional. Dan bukan sebelah pihak, suami dan isteri. Tapi kat mana sebab cerainya? Kaji punya kaji, kita temu satu ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kamu hendaklah memelihara solat-solat fardu, terutamanya solat pertengahan, dan jadilah kamu bangkit sebagai orang yang taat dan patuh pada Allah. Ayat ini tuan-tuan, bagi orang yang mengaji bahasa Arab, sebelum daripada ayat ni cerita bab cerai. Selepas daripada ayat ini cerita bab cerai. Maka jumlah ayat ini dipanggil jumlah mu'taridah. Maknanya kita tak faham kenapa sebelum ni cerita bab cerai hukum hakam, kemudian mari suruh jaga sembahyang. Kemudian selepas pada tu cerita pula bab cerai. Para ulama akhirnya menemukan satu solusi. Satu dapatan atau hipotesis, iaitu orang yang jaga solat laki bini, keluarga, dia tak akan bercerai pada ghalibnya. Tapi kalau tak jaga ni, dia lemah. Kenapa? Kerana dalam kehidupan kita, kita ada dua. Satu, hablum minan nas, kita hubungan sama kita. Kedua, hablum minallah, hubungan sesama Allah. Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah melalui ibadat. Laki bini ni, kalau ibarat semayang ni, dia akan naik macam piramid. Makin dekat dengan Allah, makin rapat. Akhirnya bertemu. Tapi bila tak ada hablum minallah, lompan itu, vacuum itu, diisi dengan hablum minasyaitan. Bila hablum minasyaitan, apa perangai syaitan? Sama dengan tok-tok sihir dan seumpamanya. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Dia akan pisahkan laki bini. Wasangka, syak, rasa tak puas hati, rasa sangsi. Kadang-kadang masalah sekarang dipaparkan dalam medsos, media sosial, dan orang boleh baca. Kesian, madu tuan-tuan. Aib. Sebab itu kita katakan, obatnya solat. Bila solat akan jadi baik keluarga. Saya akhiri dengan satu kisah. Kisah benar yang saya baca lah. Citara. Satu hari, laki bini bergaduh. Gaduh sakit. Dalam gaduh tu, satu kalimah je belum keluar. Cerai. Hak lain popak-popak ajalah, kasar lah. Bahasa macam-macam. Orang bergaduh dah cakap bahasa lembut. Sampai tak tahan, gaduh pagi. Tok lelaki ni dia ambil kunci kereta, tinggal bini. Kemudian dia start kereta, pergi tak ada tentu arah. Mikir nak pergi ke mana, tak temu cari. Sudah minum kedai ataupun apalah, tu saya tambah lah. Sudah minum, biasanya kena minum lah. Bini tak akan nak sia dia dah. Fikir punya fikir, dia mari telitah pergi ke masjid. Tok lelaki ni pergi masjid. Masuk masjid, ambil air semayang, dia semayang. Entah macam mana Allah ilhamkan dia untuk dia semayang.
maka dia semayang sunat banyak-banyak. Semayang sampai waktu zuhur. Semayang pula zuhur. Sudah semayang zuhur, semayang lagi sunat. Semayang sampai waktu asar. Sudah waktu asar, dia rasa lega dah. Dia kata beginilah, tak apalah, dia balik lah. Balik ni tujuannya nak sambung lagi lah. Apa yang berlaku aku hadap je lah. Mega aku serah dah kat Tuhan. Dia pun balik. Lepas sapa di rumah, Assalamualaikum. Bini dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, kalau kita agak lah, tapi Arab lah, Habibi lah. Dia kata layang bini dia pada dia tu macam lebih pada awal-awal pengantin baru. Lari dah skrip dia. Ingat nak sambung. Gaduh tu. Kata, tanya nak makan apa, sedia selalu makanan, akak minuman, Allah baik pula bini ni. Dia pun jadi pening. Kenapa baik pula? Tanya bah nak makan apa, sedia dah ni, kita sedia dah ajak makan. Dia jadi sanksi. Akhirnya, sudah dah reda dah. Dia pun tanya isteri dia. Dia kata, apa benda yang awak buat ni jadi macam ni? Isteri dia jawab, bang, bila abang keluar tadi, temperature saya cukup tinggi. Geram, bengkak. Faham mana bengkak? Geram yang amat sangat. Sampailah beberapa ketika saya mari memikir. Tak jadi hidup macam ni. Saya pergi tandas, saya ambil air semayang, ambil wuduk, saya semayang. Orang bergaduh, SMS pun tak ada. Sementara WhatsApp. Tok lelaki semayang di masjid. Bini semayang di rumah. Semayang. Sama-sama semayang. Dia akan naik. Dan dia akan jadi baik. Maka kita yakin dengan firman Allah. Hafizu ala salawat was salati wusta. Sementara suami isteri bangun malam. Nabi beri satu doa. Rahimallahu ra'an iza staiqaza minal laili fa'aiqaza ahlah. Semoga Allah rahmat kepada sang suami yang bangkit tengah malam kejut bini ajak semayang. Sebaliknya Allah beri rahmat kepada isteri bangun malam kejut suami ajak semayang. Tak pasal-pasal malam-malam lagi kita telah dapat rahmat daripada Allah. Macam mana nak jadi runtuh rumah tangga? Bila solat ni. Makin baik solat, makin baik kehidupan. Justru saya rasa sekadar itulah, lebih pada 10 minit dah. Sepatutnya tak sampai. Jadi mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.